Al-munafiquna wal-munafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bersama di dalam satu program Muqaddimah Anjuran TV 9. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan membahaskan satu topik yang penting yang berkait rapat dengan kehidupan kita seharian, iaitu topik tersebut bertajuk An-Nifaq ataupun talam dua muka. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan bahawa orang-orang munafik lelaki dan perempuan ini, mereka ini sering bersama-sama dalam menjayakan operasi dan rancangan mereka. Dan di dalam ayat yang telah dibacakan tadi dalam surah At-Taubah ayat 67, di antara ciri orang-orang yang bersikap talam dua muka ini ialah mereka sentiasa mengajak orang ramai supaya melakukan perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang dilarang di dalam agama. Dan pada masa yang sama mereka menyuruh manusia pula kepada melarang manusia daripada melakukan keburukan. Segala bentuk perkara-perkara yang baik yang dipandang bersih dan suci oleh fitrah dan juga agama, ini cuba untuk disekat dengan pelbagai cara. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka ini nasullaha fanasiyahum. Mereka ini adalah golongan yang tidak mempedulikan agama Allah. Tetapi di akhirat kelak Allah mengatakan fanasiyahum, mereka akan dilupakan oleh Allah, mereka tidak akan dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau kita lihat an-nifaq ini ada dua kategori. Orang-orang yang bersikap talam dua muka ini ada dua golongan. Pertama adalah an-nifaq al-i'tiqad ataupun nifaqul i'tiqad, iaitu bersikap talam dua muka dari sudut akidah, dari sudut anutan. Dan ini berlaku di zaman Rasulullah SAW. Apabila kita menyelak lembaran sirah, di antara golongan yang terlibat dalam nifaqul i'tiqad ini ialah golongan munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka ini adalah satu golongan yang menzahirkan keislaman mereka di hadapan umat Islam. Mereka menzahirkan pertuturan mereka seolah-olah mereka ini adalah orang beriman. Mereka mengucap syahadah di hadapan Rasulullah SAW. Mereka menunaikan salat berjemaah di belakang Rasulullah SAW. Dan pelbagai lagi acara-acara yang dilakukan oleh orang-orang Islam ketika itu turut sama dilakukan oleh golongan munafik. Nifaq ini adalah amalan hati, tetapi oleh kerana Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, Allah telah memberitahu kepada Nabi SAW golongan-golongan ini. Memang sukar untuk kita menyelami hati seseorang, tetapi alhamdulillah dengan bantuan wahyu Allah, maka umat Islam di zaman Rasulullah SAW dan Nabi-Nya telah pun berjaya untuk berhadapan dengan golongan ini dengan sebaik yang mungkin. Adapun ciri nifaq yang kedua ialah merupakan nifaqul amal ataupun nifaqul akhlaq, iaitu sifat talam dua muka yang berlaku dalam akhlak ataupun amalan. Dan hal ini telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi SAW, ayatul munafiqi thalathun. Tanda orang munafik itu ada tiga. Idza haddatha kazaba. Kalau dia bercakap, dia menipu. Dia tidak pernah menyatakan kebenaran di dalam pertuturannya. Dia sering menyembunyikan kebenaran, sering bercakap dengan sesuatu yang bercanggah dengan realiti. Ini sifat munafik. Wa idza wa'ada lain, maka dia memungkiri janji tersebut. Yang walaupun dia sebenarnya mampu melaksanakan janji tersebut, tetapi dengan secara sengaja dia tidak berminat untuk melaksanakan janji-janjinya yang telah dijanjikan kepada orang lain. Dan yang ketiga, wa idza tumina khana, apabila dia diberikan tanggungjawab,
diberikan pekerjaan, tugas, amanah, jawatan dan sebagainya, khana, dia mengambil sikap untuk mengkhianati jawatan dan amanah tersebut. Kerana minatnya pada jawatan tersebut barangkali hanya untuk mencari beberapa benefit yang tersembunyi di sebalik jawatan itu. Bukan untuk berkhidmat, bukan untuk menggalas amanah demi untuk kemaslahatan diri dan orang ramai. Tuan-tuan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, inilah antara lain sifat munafik. Dan yang walaupun 3 sifat ini dinyatakan oleh Rasul sebentar tadi sebagai sifat munafik, namun ia dalam kategori nifaqul amal, yakni munafik dari sudut akhlak. Artinya orang-orang Islam yang bersifat dengan demikian tidaklah kita anggap sebagai munafik setaraf dengan Abdullah bin Ubay sebentar tadi. Cuma mereka ini perlu berhati-hati kerana perangai dan sikap yang mereka lakukan itu sebenarnya merupakan sikap yang telah dilakukan oleh orang-orang yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru perlu berubah, bertaubat dan sebagainya. Sidang penonton yang dirahmati Allah, adapun tanda yang keempat yang merupakan tanda sifat nifaqul amal ini ialah suka kepada penghargaan dan pujian orang ramai. Ini merupakan satu sikap yang tidak baik, yang menafikan keikhlasan di dalam pekerjaan. Ya, sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat Al-Quran, wala tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab wa lahum azabun alim. Ayat ini diturunkan, kata satu riwayat dalam hadis Bukhari dan Muslim, diturunkan kepada orang-orang munafik yang mana sifat mereka ini sukakan pujian, sukakan penghargaan orang ramai, sekalipun perbuatan dan jasa itu bukanlah dilakukan oleh mereka. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah, untuk kita ketahui selanjutnya tentang nifaq ini, insya-Allah kita bertemu lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam program Al-Muqaddimah TV9. Dan hari ini kita baru saja membincangkan sedikit tentang an-nifaq ataupun talam dua muka. Dan kita telah sebutkan tadi bahawa antara sifat yang mesti dijauhi oleh muslim dan muslimah, yang mana ini sifat merupakan sifat yang telah dilakukan oleh orang-orang munafik, ialah tidak berbohong ketika bercakap, tidak mengkhianati janji dan tidak mengkhianati amanah yang telah diberikan. Termasuk juga tidak mengharapkan penghargaan, pujian daripada orang lain di atas segala amalan dan jasa yang kita lakukan. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah, adapun sifat yang kelima yang merupakan sifat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sifat orang-orang munafik, ialah seperti yang telah dinyatakan oleh Allah di dalam surah Al-Ma'un. Allah berfirman, fawailul lil musallin الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. Allah menyatakan fawailul lil musallin, dan celakalah, berdosalah orang-orang yang solat. Orang-orang yang solat berdosa. Apakah sebab mereka solat tetapi berdosa? Bukanlah semua orang yang solat itu berdosa, jangan salah faham. Tetapi alladzina hum an salatihim sahun, yang mana mereka ini sering lalai di dalam melaksanakan solat, melakukan solat di hujung-hujung waktu, ataupun sengaja melambat-lambatkan solat sehingga kalau solatnya 4 rakaat, 2 rakaat daripadanya dilaksanakan dalam waktu, 2 rakaat yang terakhir dilaksanakan di luar waktu. Inilah maksud sahun anis solah, orang-orang yang lalai daripada menunaikan komitmennya terhadap solat. Alladzina hum yura'un, dan celaka juga orang-orang yang solat yang mana mereka ini solat kerana nak riak, untuk menunjuk-nunjuk pada orang ramai, nak menayang ibadat kepada orang supaya orang puji, supaya orang kata dia khusyuk, supaya orang kata dia sujud lama. Wa yamna'unal ma'un, dan juga orang-orang yang bersifat kedekut terhadap perkara-perkara yang kecil. Sidang penonton yang dirahmati Allah, ayat ini menurut kitab tafsir yang muktabar, ianya turun kepada orang-orang munafik di Madinah. Sikap orang munafik ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah sikapnya sering melaksanakan solat di hujung-hujung waktu. Sebab apa? Sebab mereka ini
sebenarnya adalah orang kafir, tapi kerana takutkan Nabi SAW bimbang diambil tindakan oleh baginda dan para sahabat, mereka ini buat-buat solat di hadapan orang. Apabila orang ada, mereka solat. Apabila orang tidak ada, mereka tidak menunaikannya. Apabila orang nak datang rumah mereka, barulah mereka kelang kabut untuk menunaikan solat. Dan tujuan mereka solat ini tidak lebih hanyalah untuk menunjuk kepada orang ramai. Jadi dalam ayat ini yang boleh kita fahami ialah sifat riya, sifat menunjuk-nunjuk dengan ibadat yang kita lakukan. Bukan sekadar solat, tetapi ulama menyatakan sedekah, berpuasa, melakukan amal-amal kebajikan, membantu orang susah. Sekiranya seseorang itu melakukannya kerana supaya orang nampak perbuatan baiknya, supaya orang menghargai segala jasa baiknya itu, maka ketahuilah sesungguhnya ini adalah merupakan sifat orang-orang yang munafik, yang mana imannya masih lagi belum faham benar dengan balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dia berharap balasan dan pujian daripada orang ramai. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, apabila kita lihat hari ini ada di kalangan dalam masyarakat kita yang bersifat begini, yang cakapnya tak betul, ya, mungkin pada awalnya kita tertipu, tapi lama-lama kita tahu tembelangnya pecah juga. Dari sudut janjinya tak tepati, banyak alasan. Daripada 10 kali janji, 10 janjinya itu dimungkiri. Apabila mengharapkan balasan, merajuk apabila tidak dihargai, ya, walaupun benda yang kecil, walaupun bukan dia yang buat. Apabila dia menunaikan suatu perkara yang baik tetapi dengan niat untuk menunjuk-nunjuk, ketahuilah bahawasanya ini merupakan salah satu daripada sikap manusia yang perlu kita jauhi. Artinya orang tersebut kita kena hati-hati, kerana pada diri mereka itu terdapat sifat-sifat orang munafik. Walaupun mereka bukan munafik dari sudut akidah, tetapi mereka mempunyai sifat-sifat dan akhlak yang semestinya kita berhati-hati ketika berhadapan dengan mereka. Kerana kita bimbang kita akan menjadi mangsa penipuan mereka, mangsa pembohongan mereka, mangsa segala akhlak yang akan dilakukan terhadap kita. Justru hadis tadi sebenarnya ingin memberikan kita amaran supaya kita lebih bersikap hati-hati. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, adakah semua riya itu salah? Adakah sikap menunjuk-nunjuk amalan itu semuanya dianggap nifaq? Ataupun ada di sana beberapa bentuk riya yang boleh dan dibenarkan oleh Islam? Sedang tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, namun adakah semua riya itu dianggap tercela di dalam Islam? Seperti yang dinyatakan di dalam ayat Al-Quran banyak sekali, di dalam hadis banyak sekali yang mencela perbuatan riya, menunjuk amalan. Persoalannya, adakah kesemua riya ini dianggap tercela dan berdosa pelakunya? Untuk kita mengetahui tentang sedikit lanjutan terhadap isu riya ini, insya-Allah jangan ke mana-mana, kita akan berjumpa lagi selepas ini. Kembali lagi. Alhamdulillah, terima kasih pada sedang penonton yang dirahmati Allah. Kita masih lagi berada dalam program Muqaddimah Anjuran TV 9. Dan isu yang kita bincangkan pada hari ini ialah berkaitan dengan nifaq ataupun talam dua muka. Dan sebentar tadi telah dinyatakan bahawa riya ini merupakan suatu akhlak yang buruk secara asasnya, yang menafikan pahala, yang menyebabkan orang-orang yang melakukan amalan dengan riya ini akan menyesal di akhirat kelak kerana mereka dinafikan penghargaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun ulama memberikan sedikit pendetilan, iaitu riya sekiranya dilakukan bagi tujuan supaya orang lain mengikuti jejak langkah sesuatu amalan, maka itu dibenarkan. Sebagai contoh, kalau misalnya sudah sampai di hujung tahun, sepatutnya di hujung tahun itu dah cukup haul, dah cukup nisab zakat, maka ada syarikat-syarikat sepatutnya mengeluarkan zakat. Tetapi barangkali pada tahun tersebut orang syarikat ini mungkin dia lupa ataupun alpa, maka muncullah satu syarikat ini contohnya, dia yang mengeluarkan zakat dan membuat suatu sidang akhbar dengan satu cek gegasi menunjukkan jumlah tertentu, yang mana jumlah itu merupakan zakat untuk fakir miskin dan sebagainya. Baik, adakah perbuatan menunjukkan cek yang besar ini dianggap riya? Tidak semudah itu untuk kita hukum sebenarnya. Barangkali
syarikat-syarikat itu sedar bahawa yang lain yang untung di hujung tahun ini buat tak tahu saja. Maka ketika itu, jika sekiranya muncul satu syarikat, dia buat begitu dengan tujuan untuk membangkitkan lamunan syarikat-syarikat lain supaya mengeluarkan zakat, maka ketika itu kata ulama ianya diharuskan. Ianya dibolehkan kerana ini dilakukan bagi tujuan supaya orang lain sedar dan mengikut jejak langkah baik yang mereka lakukan itu. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Satu lagi yang terakhir, sifat orang-orang munafik ini ialah mereka ini sering mengucapkan perkataan-perkataan yang dianggap seperti cacian, makian, kata-kata lucah dan sebagainya. Ini disebutkan oleh Nabi sendiri dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ahmad. Nabi menyatakan al-baza'u wal bayanu syu'batani minan nifaq. Bercakap lucah, bercakap maki hamun, menghina orang lain dalam percakapan, di samping terlampau banyak bercakap dan melebih-lebih puji orang lain. Ini puji orang lain, ini bahaya. Yang dipuji jangan seronok sangat. Kerana kadang-kadang puji ini dia dilakukan bagi tujuan untuk membodek, bagi tujuan untuk supaya yang dipuji itu berada di awang-awangan. Konon-kononnya dia manusia yang sempurna, sedangkan tujuan orang yang memuji itu ingin sesuatu. Bak kata orang Melayu, ada mi, ada udang di sebalik mi. Yang ni dalam sebuah hadis ini menyatakan ianya merupakan amalan orang-orang munafik. Maknanya kalau kita tengok ada orang yang mulutnya semudahnya mengatakan orang lain bodoh, bahasa-bahasa orang hari ni, bahasa-bahasa dalam Facebook hari ni kita tengok maki orang dengan tanpa ada rasa salah, ya, menggunakan kalimat-kalimat yang menyakiti orang lain. Di samping sekiranya kita jumpa ada orang yang sering puji, awak ni baguslah, awak ni baik, awak ni memang pandai, awak ni memang tip-top lah dan sebagainya, maka kita kena hati-hati. Bukanlah kita marah dia yang puji ni, tapi kita kena hati-hati. Ya, kita kena teliti sedikit apakah tujuan. Adakah benar ungkapan pujian itu betul ada pada kita, ataupun sebenarnya ia melebih-lebih. Maka ketika itu sikap kita kepada orang-orang sebegini ialah kita kena berhati-hati supaya kita tidak termakan dengan pujian. Dan kita juga kena berhati-hati dengan golongan pertama yang al-baza' tadi itu, yang mulutnya ni tak lekang, bangun-bangun tidur je silap sikit je, maki, orang tersalah, maka dia dengan semudahnya menghukum dan mengungkapkan kata-kata cacian, kata-kata lucah. Kita tengok hari ini lisan ini ada dua. Satu lisan yang ada di dalam mulut kita, yang kedua lisanul qalam, tulisan. Tulisan juga adalah salah satu daripada lisan. Tulisan dalam Facebook, tulisan dalam blog, tulisan dalam Twitter, tulisan dalam surat. Ini semua sebenarnya menggambarkan penulis-penulisnya, adakah dia seorang muslim yang baik ataupun muslim yang mempunyai perangai seperti orang-orang munafik. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulannya dalam perbincangan kita pada hari ini, sifat-sifat yang kita kena jauhi supaya kita tidak tergolong di kalangan orang-orang yang berakhlak seperti mana akhlak orang munafik, ialah pertama sekali, pastikan percakapan kita ini benar. Pastikan kita mengungkapkan kebenaran di mana sahaja kita berada. Yang kedua, apabila kita berjanji, maka hati-hatilah dengan janji. Kaji diri sendiri, apakah kita mampu melaksanakan janji tersebut supaya kita tidak tergolong dalam golongan orang-orang munafik. Jangan semudahnya kita janji, tapi bila kita nak buat, maka kita berhadapan dengan pelbagai kesusahan yang menyebabkan kita mengelakkan diri. Yang ketiga, apabila kita diberi amanah, diberi tanggungjawab, maka kita kena pastikan memohon kepada Allah agar diberikan bantuan untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut. Kerana orang-orang yang khianat amanah, khianat tanggungjawab, khianat segala kepercayaan orang kepadanya, ini adalah satu perkara yang besar dan orang-orangnya dianggap orang-orang yang serupa dengan munafik. Yang keempat, ikhlaslah di dalam melakukan jasa kepada manusia. Janganlah kita memang mengharapkan penghargaan, penilaian baik daripada orang lain. Pahala yang dijanjikan oleh Allah itu sebagai sebaik-baik balasan. Kalaupun orang mungkin tidak menghargai kita, kalaupun begitu, maka janganlah kita sedih.
motivasi kita adalah penghargaan yang menanti daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebaik-baik penghargaan dan balasan. Yang kelima, apabila kita melakukan satu pekerjaan yang baik, pastikan kita bersih daripada sikap untuk menunjuk-nunjuk, sikap untuk menzahirkan kehebatan diri, kerana ini merupakan sifat orang-orang yang munafik. Yang seterusnya, apabila kita bercakap, pastikan percakapan kita ini jauh daripada percakapan yang kotor, yang boleh mengundang dosa, kerana lidah ini tidak bertulang, dan pepatah Melayu mengatakan kerana mulut badan binasa, binasa di dunia dan binasa di akhirat. Justru itulah beberapa kesimpulan daripada perbahasan an-nifaq ataupun talam dua muka ini. Tujuannya ialah supaya kita bersikap berhati-hati dengan sifat-sifat ini. Dan yang kedua, kalau kita berjumpa dengan manusia-manusia yang mempunyai sifat-sifat yang telah disebutkan tadi, maka kita kena mengambil sikap hati-hati. Kalau nak buat menantu, kita kena fikir 2-3 kali. Kalau nak buat share partner dalam bisnes, kita kena fikir 2-3 kali. Mudah-mudahan ianya bermanfaat untuk kita semua. Ayuh kita amalkan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.